Okey, 6.3 ni berkenaan dengan pembentukan imej oleh kanta. So ini penting sebenarnya untuk kita mendapatkan satu set ciri-ciri imej yang terbentuk oleh sesuatu kanta. Jadi untuk kita melihat ataupun dapatkan ciri-ciri tersebut, kita kena tahu bagaimana imej itu terbentuk. Kita kena ada kita perlu tahu teknik untuk melukis rajah sinar. So dalam subtopik ini akan dijelaskan bagaimana rajah sinar itu dilukislah. Okey. Yang pertama sekali, kita ada dua jenis kanta lah yang kita belajar di peringkat ni. Di peringkat SPM ni kita ada dua jenis kanta. Kanta yang dimasukkan ialah yang pertama kanta cembung. Okey, kanta cembung. Satu lagi kanta cekung. Kata cekung, bukan kata cengkung, kata cekung. So kita ada satu kata cembung, kemudian kita ada kata cekung. Okey, ada dua jenis lah. Kanta ni apa sebenarnya? Kanta ni ialah, dikata kat sini, sekeping bahan lut sinar transparent seperti kaca, perspek, plastik atau apa-apa sahaja bahan yang bersifat lut sinar. Apa maksud lut sinar? Yang cahaya boleh menembusinya, cahaya boleh melaluinya. Itulah bahan lut sinar. Okay? Dan kanta ni yang kita nak bincang ni, ia mempunyai dua permukaan sekurang-kurangnya satu permukaan melengkung. Okay, sekurang-kurangnya satu permukaan melengkung. Jadi dia boleh jadi satu permukaan melengkung, satu permukaan lagi tidak melengkung. Jadi dia boleh jadi macam itulah. Okay, contoh-contoh nanti akan disebutlah, akan dijelaskan apakah jenis-jenis kata yang ada lah di dalam kehidupan kita. Okey, seperti yang saya cakap daripada awal tadi, terdapat dua jenis kanta, dua jenis utama kanta iaitu kata cembung dan kata cekung. Benda ni bukan benda baru. You all pun pernah belajar, pernah tahu sebelum ni sebenarnya. Okey, so ini anggap sebagai perkembangan ilmu. Kita nak tambah lagi apa yang kita dah sedia tahu. Okey, satu aktiviti 6.7. Ini nak menunjukkan bahawa dari segi bentuk kanta itu, bagaimanakah berlaku sesuatu sinar itu apabila ia melalui jenis-jenis kanta yang kita masukkan tadi. Contoh dia, ni kalau kita buat, ini kalau kita guna kanta cembung, setelah kita melalukan dengan 3 lintasan sinar yang selari, apa yang berlaku kepada sinar-sinar itu? Bila kita guna kata cembung, ini saya tunjuk je lah, kita tak perlu buat. Saya buat terus je. Apabila kita menggunakan kanta cembung, dia jadi macam ni. Kita dapati bahawa sinar-sinar tadi akan terpesong, akan membengkok dan akan bertumpu. Okay, akan menumpu pada satu titik. Maknanya kita ada sinar, ini sinar yang datanglah. Ini sinar 7 kita panggil. Okey, ini sinar 7. Kemudian kita ada sinar, dia selepas kanta ni dia mengalami pembiasan. Jadi ini adalah sinar biasan lah. Okey, ataupun sinar yang terbias. Sinar biasan ataupun sinar yang terbias. Jadi bila kita guna kata cembung, sinar itu didapati menumpu pada satu titik. Okey. So sebab itulah kanta cembung juga dikenali sebagai kanta penumpu. Kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu. Baik, kalau kita guna kanta cekung pula bagaimana? Okey, kanta cekung bentuk dia macam ni lah kan? Bentuk dia macam ni. Apabila kita lalukan dengan sinar 7, dengan beberapa sinar 7, contoh dalam aktiviti ini kita ada 3 alur sinar kan? Okey, kalau kita lalukan dengan 3 alur sinar itu, apa yang berlaku kepada sinar itu apabila ia melalui kanta cekung? Okey, daripada aktiviti itu kita dapati bahawa sinar-sinar itu akan mencapah. Maksudnya dia bukan menumpu pada satu titik, tapi dia mencapah, dia terbuka. Okey, seperti mana yang ditunjukkan oleh rajah inilah. Okey, ini yang dimasukkan mencapah tu. Dia pergi ke arah yang lebih luas lah. Okey, jadi kita nampak perbezaan yang sangat kental di sini yang telah menunjukkan bahawa
Kanta cekung ini juga dikenali sebagai kanta pencapah. Jadi selepas ini kalau kita sebut kanta penumpu, kita sendiri tahu ia adalah kanta cembung. Kalau kita sebut kanta pencapah, ia adalah kanta cekung. Okey, jadi saya harap you jelas kat situ. Baik. Daripada aktiviti itu, kita dapat bezakan secara jelas kanta-kanta yang saya maksudkan tadilah. Apabila kita mendalami lagi dalam tajuk kanta ni kan, dia sebenarnya ada satu orang panggil SOP lah, standard of procedure dia ada prosedur, ada proses dia untuk kita menggunakannya. Okey, contoh saya beri kat sini. Kalau kita guna kata cembung, kita letakkan satu tandaan positif atau negatif itu sebagai penanda ke dalam sesuatu penggunaan. Nampak bila kita nak gunakan dia, kita akan melibatkan banyak benda. Satu yang pernah saya cakap sebelum ni, dia akan melibatkan alat, kan? Melibatkan alat peralatan optik yang akan kita bincang selepas ni. Dan selain daripada itu juga, kita akan dilibatkan dengan formula. Okay, kita ada formula kanta nipis yang akan melibatkan beberapa kuantiti fizik seperti panjang fokus, kita ada titik fokus, kita ada jarak objek, kita ada jarak image. Okey, jadi formula-formula ini melibatkan simbol-simbol yang tertentu, melibatkan kuantiti fizik yang tertentu, dan oleh kerana kanta cembung dan kanta cekung ni dia berbeza dari segi hasil kepada sinar-sinar tadi. Tindakan ataupun kita panggil kelakuan dia, behavior. Dia akan berbeza selepas dia melewati ataupun melalui kata-kata ini. Maka kita letak tandaan yang tertentu apabila kita nak menggunakannya dalam satu alat ataupun apabila kita nak menggunakan kuantiti-kuantiti yang saya kata tadi di dalam sesuatu formula. Okey, apa yang dimaksudkan itu ialah contoh, kan? Setiap kanta dia ada titik fokus dan dia ada jarak fokus. Okey, yang ini sepatutnya kita dah tahulah. Okey, F besar ni ini adalah titik fokus. F kecil ini adalah jarak fokus. Jarak fokus ialah jarak di antara titik tengah kanta ni dengan titik fokus. Itu adalah jarak fokus. F kecil. Boleh Okey, ini pengenalan lah sepatutnya kan. Bukan pengenalan macam mana, kita nak ingat balik lah. Okey, kita ada jarak fokus, kita ada titik fokus dan juga kita ada paksi utama. Ini benda yang penting Kita ada paksi utama tu ialah satu garisan yang melalui titik tengah titik tengah kanta. Titik tengah kanta yang melaluinya. Mana itu adalah paksi utama. Contohnya, paksi utama yang kita gunakan pada kanta cembung ialah garisan ini. Ini adalah paksi utama. Paksi utama pada kanta cekung ialah ini. Jadi sekurang-kurangnya kita dah tahu beberapa komponen di dalam sesuatu gambar rancah. Sebab kita nak kenal dulu beberapa perkara lah. Ataupun kita nak ingat balik. Baik, kembali kat sini. Bagi kata cembung, titik fokus kata cembung adalah nyata. Istilah yang digunakan nyata. Dalam bahasa Inggeris sebut real. Kerana sinar cahaya yang dibias menumpu pada satu titik. Maknanya ia adalah real, bertumpu pada satu titik. Jadi kita katakan titik fokus ni adalah real. Oleh itu, panjang fokus F kecil tu ditulis ataupun dikatakan sebagai positif. Jadi kita guna nilai F dalam formula kita nanti, bila kita nak guna untuk pengiraan dan sebagainya, kita guna nilai bagi F kecil itu ialah tandaan positif. Contoh, kalau dikata F ialah 10 cm. Contoh. Contoh. Okey, contoh F sama dengan 10 cm. Maka kalau kita guna kata cembung, kita tulis 10 cm. Maknanya tandaan positif tu kita tulis ke tak tulis ke tak ada masalah. Okey, berbeza dengan kata cekung. Kata cekung, titik fokus dia adalah maya. Kenapa? Sebab ia adalah
satu benda yang sebenarnya kita tak jelas. Dia tak real lah, dia tak real, tak nyata. Jadi lawan bagi nyata ialah maya. Boleh bayang tak? Sebab dia tidak ada persilangan bagi sinar-sinar tadi. Yang bersilang ialah kata cembung. Yang kata cekung dia tidak bersilang. Jadi persilangan itu berlaku apabila kita buat unjuran. Kita buat unjuran ke belakang. Nampak? Kita buat unjuran ke belakang ni, kita dapati ada satu tempat yang dia garisan yang kita buat secara maya ini bersilang. Dan ia adalah titik fokus bagi kanta cekung. Boleh Okey, kanta cekung di sini, oleh kerana titik itu tidak nyata ataupun disebut sebagai maya, maka panjang fokus itu ditandakan sebagai negatif. Boleh? Okey, kita ambil contoh yang sama. Kalaulah kita nak katakan bahawa jarak fokus bagi kata cekung ialah 10 cm. Tapi apabila kita nak menggunakan nilai 10 cm ini ke dalam formula kata nipis nanti, kita kena letak tandaan negatif di depan dia. Macam tu. Jadi ada perbezaan. Ada perbezaan antara kata cembung dengan kata cekung. Oleh kerana tandaan itu berbeza, positif dan negatif, dan formula kata nipis yang akan kita belajar selepas ni, ia melibatkan operasi tambah dengan tolak. Jadi bila melibatkan operasi macam tu, ataupun apa-apa operasi matematik yang lain, tandaan positif dengan negatif itu akan memberi hasil yang berbeza. Jadi kalau kita silap penggunaan tandaan positif dan negatif itu, maka jawapan kita akan tidak tepat. Betul tak? Kan? Di situ jelas lah kita nampak. Okey, sambung lagi. Kita tengok dalam jadual bawah tu, jadual 6.5. Ini penerangan dia lah. Okey, yang pertama sekali kita kenal tadi, itu pusat optik yang saya kata sebagai titik tengah tadi. Titik di pusat kantah. Maknanya sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak dibiaskan. Kalau cahaya lalu dekat dengan itu, dia tidak terbias. Contoh kalau saya lukis satu cahaya lalu kat sini, so dia tidak terbias. Satu cahaya lalu kat sini. Sebab bila dia lalu dekat titik tengah tu, dia tidak akan terbias. Itu adalah titik tengah bagi kantah. Kalau dia lalu di tempat yang lain, bukan di titik tengah, dia akan terbias. Contohnya yang lalu dekat sini kan, dia akan terbias. Yang lalu dekat sini, dia akan terbias. Tapi, kalau yang lalu dekat titik tengah, dia tidak terbias lah. Okey, jelas yang itu. Itu dinamakan sebagai pusat optik. Yang kedua, paksi utama, saya dah jelaskan tadi, satu garis lurus yang menerusi ataupun melalui pusat optik suatu kantah dan bersambung dengan pusat-pusat kelengkungan dua permukaan kantah. Dia bersambung. Sebenarnya kantah ni dia ada lengkungan dia. Dia ada lengkungan dia macam tu. Contohnya kan, kalau saya lukis kantah cembung ni, dia melengkung. Dia melengkung macam ni. Jadi pusat dekat sini, dia paksi utama ni dia akan bersambung dengan pusat. Dengan pusat ni, dengan pusat lengkungan ini, dengan pusat lengkungan ini. Nampak? Dia bersambung. Kalau dia tidak bersambung, itu bukan paksi utama. Contoh, kalau saya buat garisan dekat sini, ini tidak bersambung. Tidak bersambung dengan pusat lengkungan. Ini bukan pusat lengkungan. Pusat lengkungan itu yang bermaksud dia tangent kepada lengkungan itu. Dia bersudut tegak. Okey, itu penjelasan yang lebih mendalam lah. Asalkan kita boleh tahu perkataan ini. Kemudian paksi kantah ialah garis lurus yang menerusi pusat optik dan berserenjang dengan paksi utama. Itu adalah paksi kantah. Yang mana? Yang ini, yang tegak tu. Yang tegak daripada atas itu dinamakan sebagai paksi kantah. Yang ini. Ini dipanggil paksi kantah. Okey, dia berserenjang dengan paksi utama. Ini berserenjang, bersudut tegak dengan paksi utama. Ini paksi utama, ini paksi kantah. Dia bersudut tegak ataupun disebut sebagai berserenjang. Titik fokus ialah titik yang terletak pada paksi utama kantah. Dia duduk pada paksi utama, pada garisan paksi utama tu. Untuk kantah cembung,
sinar cahaya yang selari dengan paksi utama akan menumpu. Ini sudah jelaskan tadi. Untuk kanta cekung, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama seolah-olah mencapah. Bukan seolah-olah sebenarnya, dia memang mencapah lah. Kan? Dia memang mencapah. Okey. Kemudian jarak objek dilabelkan sebagai U kecil. Jarak objek. Jarak di antara objek dengan pusat optik kanta. Jarak antara pusat optik dengan objek yang diletakkan. Contoh, kita letak satu objek dekat sini. Ini adalah objek. Okey, apa-apa objek lah. Apa-apa objek. Saya katakan saya letak objek tu macam tu. Jadi, jarak di antara objek ni dengan pusat optik ni, dengan pusat optik O ni, di sini, ini adalah U. Disebut sebagai jarak objek. Boleh Dan dia menggunakan simbol U kecil. Manakala, jarak imej pula, dia menggunakan simbol U besar. Jarak di antara imej dengan pusat optik kanta. Apabila kita menggunakan kanta, mana-mana kanta pun, dia akan menghasilkan satu imej. Contoh, imej terhasil dekat sini. Imej terhasil dekat sini. Jadi jarak di antara imej dengan pusat optik kanta itu dikenali sebagai jarak imej U kecil. Jadi kita dah ada apa tadi? Kita ada F, jarak fokus. Kita ada U, jarak objek. Dan kita ada V, ini V jarak imej. Boleh? Okey, so nanti kita nak guna U, V dan F ini bergabung dalam satu formula. Itu yang dikatakan sebagai formula kata nipis. Ataupun ada setengah buku disebut length maker formula. Maknanya formula tu diguna pakai oleh orang-orang yang membuat kata. Dia ada formula yang tertentu. Okey, akhir sekali panjang fokus lah. Saya dah jelaskan. Panjang fokus itu dilabelkan sebagai F kecil. Okey, jarak di antara titik fokus dengan pusat optik suatu kanta. Ada satu lagi yang you perlu tahu ialah, ada titik fokus. Okey, titik fokus itu ialah F kan? F besar. Ini titik fokus ni. Ini adalah titik fokus. Boleh kata. Kalau kita letak jarak yang sama, double, jarak 2 dengan titik fokus tu. Contohnya dekat sini ada titik fokus. Dekat sini ada satu lagi, jarak yang sama daripada sini ke sini dengan daripada sini ke sini jarak yang sama. Di sini kita boleh label sebagai 2F. Betul tak? Betul kan? 2F lah. Okey, 2F ini juga dikenali sebagai C besar. Ia adalah kita panggil center of curvature tu, pusat lengkungan, pusat bulatan kanta tu. Sebab kanta ni kan dia melengkung macam tadi saya lukis kan, dia melengkung macam ni kan. Jadi dia ada satu titik tengah. Satu titik tengah tu. Titik tengah itulah dikenali sebagai C besar tu center. Boleh Okey, bagaimana center tu nak dikaitkan dengan titik fokus? Center C sama dengan 2F. Sebab apa? Sebab kanta yang kita guna ni adalah kanta yang datang daripada bulatan. Satu sfera. Sfera tu maksud dia jari dia sama. Sfera jari dia sama. Jadi bila jari dia sama, maka C ataupun titik tengah bagi sfera itu bersamaan dengan 2 darab dengan titik fokus dia. Jelas tak? Okay, kalau tak jelas saya bagi contoh kiraan. Contoh kalau nilai F dia ialah 10 cm, maka C berapa? C berapa? Jika F sama dengan 10 cm, maka C sama dengan 2 darab F. Jadi 20 cm. Itu je. Sebab apa saya beritahu C ni? Sebab kita nak guna selepas ini. Kita nak guna C tu. Okey. Jadi kita dah kenal semua struktur bagi sesuatu kata. Baik kata cembung ataupun kata cekung. Kita pergi pula kepada satu perkara yang lebih mendalam. Ini aktiviti 6.8 bagus juga sebenarnya. Kita boleh guna kata pembesar macam biasa je. Kita nak lihat image objek yang jauh, objek yang jauh. Contohnya kita lihat sesuatu objek pokok lah, katakan pokok. Di luar tingkap ni ada pokok. Jauh pokok tu kan? Jauh pokok. Macam tu. Tapi kita boleh nampak imej pokok ni duduk pada skrin ni.
You boleh buat sendiri kat rumah benda ni. Kalau ada kaunter pembesar kat rumah, kan, letak pada satu tempat, kita tengok objek kat sana tu, lepas tu kita letak satu skrin di belakang pada kaunter cembung tu. Apa dia kata pembesar tu, kata cembung lah. Okey, kemudian kita akan nampak imej pokok tu akan terbentuk pada skrin tu. Boleh cuba buat siapa-siapa yang ada lah kata cembung ataupun kata pembesar kat rumah. Itu hebat. Kita tengok lain macam, pelik tapi ada satu fenomena yang berlaku lah. Okey, apa dia fenomena yang berlaku tu? Kita dapati bahawa pokok ni, contoh kalau kita tengok pokok lah, dia boleh jadi imej apa-apa pun. You boleh je tengok orang ke, you tengok kereta ke, apa-apa objek lah. Kita akan tengok dekat situ. Mata kita nampak, mata kita tengok pada skrin ni. Mata kita tengok pada skrin ni. Kita akan nampak imej pada skrin. Kita akan nampak imej pada skrin. Imej pada skrin itu dalam keadaan terbalik yang kita sebut sebagai songsang. Mana kalau kita tengok pokok di luar, dia daun di atas kan. Tapi kita akan nampak imej dekat skrin tu, dia terbalik. Maknanya daun tu duduk bawah. Kalau kita tengok orang, kepala orang tu duduk bawah, kaki tu di atas. Okey. Ini kita ada penjelasan dia lah kenapa dia jadi macam tu. Ini untuk kita nak tarik perhatian you all. Supaya you all berfikir lah. Jadi menarik minat. Kenapa jadi macam tu? Mesti ada sebab kan? Jadi kita nak suruh you all ni, tak adalah macam lemau je kan? Tak minat je kan? Apa lagu nak belajar benda ni kan? Sekarang ni kita nak suruh you all ni biar ada satu rasa nak tahu. Kenapa. Okey. So saya harap itu berlaku lah. Kalau tak berlaku juga tak tahulah. Baik. Sekarang ni kita lihat bagaimana kedudukan imej dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kata. Dua-dualah kata cekung dan kata cembung. Biasa banyak cikgu akan cerita pasal kata cembung. Kata cekung jarang kita cerita sebab ada sebab dia lah. Nanti saya jelaskan. Kalau beritahu awal-awal nanti tak best lah kan. Okey. Sekarang ni kita ada 3 jenis sinar yang kita nak guna. Okey, kita ada 3 jenis sinar yang kita nak guna untuk melengkapkan lukisan kita. Ingat baik-baik ni. Ada 3 jenis. Okey, saya akan sebut sinar 1, sinar 2, sinar 3 lah. Okey, sinar 1 merujuk kepada sinar yang lalu dekat titik tengah optik tu. Kita panggil pusat optik tu. Maka apa yang berlaku pada sinar tu? Tadi kan kita dah tengok tidak ada apa-apa pembiasan. So dia lalu lurus sahaja. Dua-dua sama. Kata cembung baik, kata cekung pun macam tu juga. Okey, itu dinamakan sebagai sinar 1. Bila kita lukis sinar, kena ada 2 anak panah, tandaan arah. Okey, sebelum masuk kanta dan selepas. Dia tak semestinya lukis di hujung lah. Dia boleh juga lukis di tengah-tengah macam tu. Boleh. Jadi sekurang-kurangnya ada 2 tandaan anak panah tu. Sebelum dan selepas lah. 1 sebelum, 1 lagi selepas. Okey, itu sinar pertama. Sinar kedua pula, sinar yang selari dengan paksi utama. Sinar yang selari dengan paksi utama itu adalah sinar yang kedua. Ini sinar yang kedua ni. Okey, ini sinar yang pertama tadi. Bagi kanta cembung, sinar yang datang selari dengan paksi utama apabila ia melewati kanta cembung, apa yang berlaku ialah ia mengalami pembiasan. Dia nak terbias ke mana? Dia akan terbias melalui titik fokus. Nampak? Dia akan intersect pada titik fokus. Itu adalah ciri-ciri sinar 2. Jelas Okey, itu kata cembung. Tapi kalau kata cekung pula, sinar 2 tadi, bila dia melalui kata cekung, dia akan mencapah. Dia tak akan menumpu kan. Kalau kata cembung, dia menumpu pergi ke titik fokus. Tapi kata cekung, dia mencapah. Tapi macam mana kita nak lukis capahan itu? Kita kena rujuk kepada tempat yang dia bersilang ataupun dia intersect
pada titik fokus secara maya. Macam yang kita tengok tadi lah. Jadi yang secara maya tu kita buat daripada F belakang ni lah. Ini yang berlaku intersect pada titik fokus. Tapi secara maya. Secara maya tu maksudnya dia berlaku di belakang. Di sebelah yang sama dengan sinar itu datang. Itu adalah maya. Lepas tu, bila kita lukis garisan maya yang putus-putus ni, kita sambung saja yang mencapah tadi. Begitu. Sama juga, dia perlukan arah yang diwakili oleh anak panah sebelum dan selepas. Itu mencapah. Kalau tengok konsep dia sama je. Dua-dua tu kita katakan ia intersect pada titik fokus. Cuma satu menumpu, satu mencapah lah. Okey, itu adalah sinar dua. Kena ingat ni. Sebab nanti kita nak guna ketiga-tiga ni ataupun salah satu, salah dua sajalah. Dua daripada tiga. Okey, yang ketiga, sinar yang melalui titik fokus. Sinar yang melalui titik fokus sebelum dia pergi ke kanta, bagi kedua-dua kanta cembung dan kanta cekung. Okey, kita tengok kanta cembung dulu. Apa yang berlaku kepada sinar yang melalui titik fokus? Okey, sinar yang melalui titik fokus, tengok ni dia datang, dia lalu ke titik fokus. Jadi apa yang berlaku selepas dia mengalami pembiasan? Dia akan terbias dan menghasilkan satu sinar yang terbias dengan satu sinar yang selari dengan paksi utama. Selari dengan paksi utama, nampak? Dia seolah-olah macam terbalik dengan sinar dua. Dia terbalik dengan sinar dua. Sinar dua, dia datang selari. Sinar tiga, dia datang, dia cross pada titik fokus. Tetapi apabila dia terbias mengikut arah yang ataupun keadaan yang selari dengan paksi utama. Itu untuk kanta cembung. Kanta cekung pula, sinar tiga datang, tapi dia tidaklah lalu dekat fokus depan tu. Dia kan maya. Okey, dia kan maya kan. Jadi dia akan lalu dekat titik fokus bahagian luar. Okey, kita bayangkan, kita buat secara maya, dia lalu dekat titik bagaimana, tetapi apabila dia lalu dekat kanta tu, dia akan terbias selari dengan paksi utama. Ada beza kan? Itulah perbezaannya. Kita tak boleh lah lukis dia macam ni. Dia lalu dekat F depan ni, tak boleh. So nak jadi apa? Tak tahu nak jadi apa kan? Okey, so itu cara dia. Dan sekali lagi, tandaan anak panah untuk sebelum dan selepas. Okey, jadi saya harap you all tahu ada 3 sinar. Sinar 1, sinar 2 dan sinar 3. Kita nak guna sinar-sinar ini untuk kita lukis pada sesuatu kedudukan objek dengan menggunakan kanta tertentu untuk kita menentukan ciri-ciri imej yang terbentuk. Okey, contohnya macam aktiviti 6.9 ni lah. Okey, aktiviti 6.9 ni penting sebenarnya. Tapi susah juga nak tengok ni. Tak apa, nanti kita buat insyaAllah. Okey, yang kita tengok dia punya jadual ni. Hasil dia lah. Okey, hasil daripada aktiviti itu. Okey, kita tengok satu persatu. Kita guna kanta cembung dulu. Yang pertama, objek berada di infinity. Saya tak suka nak jelaskan objek berada di infinity dulu ni. Sebab dia agak susah. Tapi tak apa, sebab buku kita ikut buku ni dah disusun secara betul. Baik, cuba kita perhatikan. Objek datang. Objek ni berada di infinity. Maksud dia apa? Kita tak tahu objek ni berada di mana. Jauh. Tak tahu. Contohnya macam bintang-bintang tu kan. Bintang-bintang, planet-planet. Kita tak tahu di mana. Jadi, kalau objek itu, kita menggunakan kanta cembung, objek itu akan terbentuk, imej dia akan terbentuk pada titik fokus. Nampak tak? Dah gambar macam tu kan? Dia menggunakan sinar apa tu? Dia menggunakan yang pertama, yang warna merah ni sinar 1. Sinar 1 kan go through je. Okey, kemudian dia menggunakan sinar 3 kan? Dia menggunakan sinar 1 dan sinar 3. Menggunakan kata cembung, maka ada imej yang terbentuk. Ini adalah imej ni. Imej yang digunakan, simbol dia ialah I besar. Okey, saya akan nyatakan, saya akan beritahu you all, ada menggunakan
huruf kecil, ada yang menggunakan huruf besar. Apa bezanya? Bezanya ialah kalau sesuatu benda yang digambarkan ataupun merujuk kepada titik, merujuk pada point, biasanya dia menggunakan huruf besar. Kan daripada tadi kita tunjuk, contohnya macam titik fokus kan, titik fokus kan titik, point kan, dia menggunakan huruf F besar. Apa lagi? Titik tengah kan, titik tengah atau pasi, titik tengah bagi kantar tu kan, dia menggunakan O besar. Lepas tu pusat bulatan kan, center tadi saya gunakan C besar. Jadi benda yang bersifat titik-titik atau point tadi, kita menggunakan huruf besar. Berbeza dengan jarak. Sesuatu yang melibatkan jarak ataupun panjang, kita menggunakan huruf kecil. Contohnya macam kita kata jarak objek U, jarak objek U kecil. Jarak image V kecil. Apa lagi? Jarak fokus. Jarak fokus dia guna F kecil. Jadi itu beza dia. Yang melibatkan jarak, melibatkan ukuran, ia adalah huruf kecil. Yang melibatkan point, melibatkan huruf besar. Okey, itu je lah nak bezakan. Baik. Bagi objek yang berada di infinity, dikatakan dia sinar itu ataupun image itu akan terbentuk pada titik fokus. Sinar itu duduk pada titik fokus. Jadi macam mana kita nak tahu? Contoh kan dalam keadaan realiti kita kan, macam contoh dia macam kita tengok objek yang jauh tadi. Macam kita tengok pokok, kes pokok tadi lah. Kes pokok tadi tu kita tahu jarak dia. Maksudnya kita gambarkan sebagai infinity, kemudian dia akan terbentuk pada skrin kita. Macam mana kita nak tahu itu adalah titik fokus? Macam mana? Kita nampak image tu. Lepas tu, adakah itu betul ke itu titik fokus dia? Macam mana kita nak pastikan? Okey, cara dia ialah kita gerakkan sama ada dalam kes kita yang kita tengok pokok menggunakan kantar pembesar tadi kan. Sama ada kita nak gerakkan, kita tak gerakkan kantar lah. Kita gerakkan skrin tu. Kita gerakkan skrin tu ke depan dan ke belakang. Ke depan dan ke belakang sehingga kita nampak image yang paling tajam. Yang paling clear lah, yang paling clear. Yang paling tajam, yang paling jelas. Jadi kalau ikut dia punya teori dia ni, kan, image yang terbentuk, yang paling jelas, paling tajam, duduk pada titik fokus. Jadi bila kita gerakkan skrin putih tadi, and then sampai satu masa tu kita nampak terbentuklah image yang jelas tadi, maka itulah dia titik fokus. Boleh bayang tak? Okey, so keadaan dia macam tu lah. Jadi bila kita nampak image tu, kita nampak pada skrin image tu, kita dapati bahawa kan, image dia adalah image nyata. Kenapa image nyata? Sebab dia memang berlaku di persilangan. Persilangan yang real lah. Berlaku persilangan yang real antara dua sinar. Jadi tempat yang kita nak tandakan berlaku ataupun terbentuknya image, kita letak ataupun kita lihat pada tempat di mana berlakunya sekurang-kurangnya dua sinar yang bersilang. Tempat berlakunya persilangan dua sinar. Contohnya dekat sini kan, dekat sini kan dia bersilang ni, tempat yang bersilang. Dan persilangan itu adalah secara nyata, bukan secara maya. Secara maya tu dia tidak berlaku macam ni. Dia akan berlaku, dia menggunakan garis putus-putus. Nanti kita tengok contoh lain. Okey, jadi kita nampak bahawa dia nyata. Ciri-ciri image tu kita katakan dia sebagai nyata. Kemudian dia adalah songsang. Dia songsang sebab apa? Sebab asalnya yang kita nampak objek yang jauh tadi tu, contohnya macam pokok, kita kata jauh pokok tu kan, dia duduk di kepala dia di atas. Begitu. Tetapi apabila kita lihat pada image, dapati dia duduk di kepala bawah. Jadi kita kata dia songsang dalam kes ni. Boleh? And then size dia diperkecilkan lah. Mana size itu lebih kecil daripada size objek. Itu diperkecilkan. Songsang diperkecilkan, nyata. Ini saya suka mention. Saya suka mention ciri-ciri ini sebagai kriteria dia begini. Contoh kalau nyata, dia sama ada nyata atau maya. Okey, nyata atau maya. Dua pilihan saja.
Ada imej dia bersifat maya, ada imej dia bersifat nyata. Okey, fine. Kemudian yang ini kita nyatakan dia sebagai dalam kategori dia punya visual. Dia punya visual dia. Okey. Visual. Maknanya dari segi pandangan kita. Nyata atau songsang. Nyata atau maya. Baik. Yang kedua, ciri yang kedua ni, songsang, dia berlawanan dengan tegak. Tegak. Dalam bahasa Inggeris disebut upright. Upright. Songsang disebut inverted lah. Okey. Songsang atau tegak. Upright. Okey, tegak. Ini dalam konteks yang saya selalu guna ialah dia punya orientasi. Orientasi dia. Boleh Okey, yang pertama dalam konteks ataupun dalam kategori visual, pandangannya. Yang kedua dari segi orientasi, sama ada tegak atau songsang. Dari segi visual tadi sama ada nyata atau maya. Kemudian yang ketiga ni dalam konteks size. Dalam konteks size dia, apa yang berlaku kepada size dia? Sama ada dia diperkecil atau diperbesar atau sama. Okey, ini dalam konteks size. Maknanya ada 3 konteks lah. At least ada 3 konteks untuk menjelaskan ciri-ciri imej. Jelas So saya harap you faham kat situ. Maknanya kalau saya kata apakah ciri-ciri imej yang terbentuk apabila objek berada di tempat sekian. Jadi you semua beritahu je. Okay, kalau katakanlah objek tu di infinity, jadi ciri-ciri dia ialah maya, tegak dan diperkecil. Cukuplah. Tak payahlah you cakap visual, orientasi saya. Itu bukan. Itu dalam konteks. Maknanya kalau kita kata apakah visual image yang terbentuk oleh objek yang berada di infinity. Maksudnya saya nak berdasarkan pada visual sahaja. Jadi you kata nyata je. Nyata. Okey. Ataupun dalam konteks orientasi. Bagaimana orientasi image yang terbentuk apabila suatu objek berada di infinity dengan menggunakan kata cembung. Jadi orientasi dia bagaimana? Orientasi dia songsang. Nampak? Kan? Ayat itu berbeza. Begitu juga dengan size. Apa yang berlaku pada size? Image. Boleh Okey. Dalam orientasi dan size ni, apa rujukan kita untuk kita katakan sesuatu imej itu songsang atau tegak, diperkecil, diperbesar atau sama? Apa rujukan kita? Rujukan kita ialah objek. Okey, kita nak nyatakan ciri-ciri imej. Rujukannya pada apa? Rujukannya kita rujuk kepada objek. Kalau kita kata songsang, bagaimana kita nak gambarkan songsang tu? Songsang itu ialah songsang berbanding dengan objek. Objek kita kepala atas, imej kita kepala bawah. Jadi kita kata songsang. Kalau objek itu kepala atas, imej kita pun kepala duduk di atas, maka kita kata ia tegak. Itu je. Maknanya dari segi orientasi dan saiz, dia merujuk ataupun dibandingkan dengan objek itu sendiri. Kalau kita kata saiz diperkecil, diperkecilkan berdasarkan apa? Diperkecilkan berbanding dengan saiz objek. Boleh Kalau sama pun sama lah. Maknanya objek tidak, saiz tidak berubah. Saiz objek dengan saiz imej adalah sama. Maka kita katakan ciri-ciri imej dalam konteks saiz ialah sama, tidak berubah. Okey, so saya harap you jelaskan itu. Lepas ni kita nak guna perkataan-perkataan itu. Okey, kemudian itu objek yang berada di infinity. Yang kedua, objek berada lebih jauh daripada 2F. Objek berada lebih jauh daripada F. 2F, bukan F daripada 2F. Okey, kadang-kadang 2F ni ditulis sebagai center lah. C besar. Jadi, apakah yang berlaku? Objek berada jauh 2F. 2F ni kita bayangkan kalau F dia ni contoh saya bagi contoh lagi sekali Kalau F ni adalah 15 cm. Titik fokus ataupun jarak fokus dia 15 cm. Jadi jarak untuk 2F jadi berapa? 30 cm lah. Okay, 30 cm. Okey.
Jadi apa yang dimasukkan dengan objek lebih jauh daripada F? Ini digambarkan lebih sikit. Bukan sampai ke tahap infinity tu. Sebab tahap infinity pun lebih jauh daripada F. Kan? Lebih jauh daripada F. Tapi yang dimasukkan dengan objek lebih jauh daripada F ni ialah dia berada lebih sikit, lebih jauh daripada 2F itu sendiri. Bukan terlalu jauh Mungkin 40 cm, mungkin 50 cm, itu dianggap sebagai jauh daripada 2F. Okey, boleh Okey, apa yang berlaku ialah apabila kita menggunakan sinar-sinar, kita gunakan sinar apa tu? Yang pertama kita guna sinar yang warna orange tu lah. Itu kita kenali yang awal tadi, sinar satu. Sinar satu. Kemudian sinar satu go through saja. Okey, kemudian kita guna sinar apa ni? Kita guna sinar dua lah. Sinar dua yang datang secara selari. Kemudian bila dia melalui kanta cembung, dia akan membias dan melalui titik fokus. Nampak? Dia melalui titik fokus. Dan dia bersilang kat sini. Nampak? Nampak bersilang kat situ. Bila dia bersilang kat situ, itulah dia tempat terbentuknya image. Nampak? Jadi bila kita dapat lihat image tu, selalunya lah, kalau saya, image ni saya buat garis putus-putus. Saya tak buat garis solid macam tu. Contohnya kalau macam ni kan, saya akan buat garis putus-putus macam tu. Sebab saya nak bezakan antara image dengan objek lah. Okey, saya buat garis putus-putus. Okey, ni pun sama lah. Tapi bukan satu kesalahan lah you buat garis solid pun. Okey, baik. Itu saja nak tunjuk. Sambung balik. Apabila kita lukis, satu perkara yang perlu you ambil perhatian di sini ialah kita datang daripada objek tu. Sinar tu daripada objek. Ni, kan? Sebenarnya daripada objek ini sendiri pun kalau kita buat secara kita panggil ekstrapolasi, sebenarnya garisan ini bersilang. Betul tak? Nampak? Garisan itu bersilang. Itu tebat terhasilnya objek. Bukan terhasilnya objek. Itu dah kita letakkan objek tu. Dia bersilang dekat kepala objek. Sinar satu dengan sinar dua tu bersilang dekat objek, kepala objek. Jadi bila kita lukis, tepat persilangan sinar yang terbias, kita kena letak kepala jugalah. Sebab tu dia letak kepala juga ni. Ni kepala, tempat yang bersilang tu. Kenapa saya cakap macam tu? Supaya kamu tidak confuse nak lukis kepala atas ke kepala bawah. Kita ikut apa yang objek tu. Sebab ada orang tanya, cikgu, kalau kita lukis sinar ni, saya tak nak ambil kat kepala dia. Saya tak nak ambil kat kepala, saya nak ambil kat tengah-tengah dia. Contohnya kan, tengah-tengah dia kat sini. Saya nak tengah-tengah dia. Okey, saya buat satu garis satu. Sinar satu, saya buat garis. Okey. Lepas tu sama juga. Sinar dua tu saya tak nak, saya nak tengah-tengah juga. Okey, so dia pun buat tengah ni. Apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia akan mendapat benda yang sama. Dia akan dapat benda yang sama. Dia akan dapat tempat yang bersilang. Tapi tempat persilangan itu tak sama dengan jika dia ambil tempat lain. Faham tak? Posisi dia sama. Tetapi bila kita lukis image tu, tak bolehlah kita letak tempat yang bersilang tu sebagai kepala. Sebab kita ambil daripada objek dari tengah-tengah. Nampak? Bila kita ambil daripada tengah-tengah, kita tak boleh lukis image tu dekat kepala ataupun dekat kaki. Dia mesti tengah-tengah juga. Payahlah kan? Kenapa nak menyusahkan diri macam tu? Tapi kalau tanya boleh tak? Jawapan dia boleh. Tapi susahlah. Kenapa ada benda yang lebih senang, kita nak buat benda yang susah? Kita ambil benda yang senang. Okey, benda yang senang ialah kita ambil je kata kepala. Kita ambil ujung dia. Sebab nanti kita akan dapat tempat persilang itu adalah hujung ataupun kepala dia juga. Okey. Apakah ciri-ciri image yang terbentuk? Bagi objek yang berada lebih jauh daripada F ni. Yang pertama, betul tak dia nyata? Betul. Sebab berlaku persilangan yang nyata. Jadi kita kata dia nyata.
Dari segi orientasi dia bagaimana? Dari segi orientasi dia masih lagi songsang. Kepala bawah berbanding dengan objek. Masih lagi songsang. Saiz dia bagaimana? Saiz dia lebih kecil berbanding dengan saiz image atau objek. Maka kita kata dia diperkecil. Okey. Dari segi lukisan ni, kita bandingkan saiz tu berdasarkan kepada panjang dia. Okey. Objek panjang ni macam ni. Image dia pendek. Jadi kita kata dia diperkecil. Bukannya kita kata dia dipendek. Bukan dia dipendek. Kita tak guna istilah itu. Kita guna sama ada diperkecil atau diperbesar atau sama. Okay, bahasa Inggeris disebut diperkecil, diminish. Okay, dah dapat dua kedudukan. Kita ada banyak kedudukan. Jadi juga kena tadah telinga dululah. Nanti ditanya kalau tak faham tanya tau. Jangan senyap saja. Okay, itu kedudukan yang kedua. Kat mana ni kedudukan kedua? Objek lebih jauh daripada 2F. Sekarang kita tengok pula kedudukan yang ketiga. Kedudukan ketiga dikatakan sebagai objek berada pada 2F. Ini, objek berada pada 2F. Apa yang berlaku? Okey. Kemudian kita pun gunalah sinar. Kita gunalah sinar. Sinar berapa kita guna tu? Sinar satu kita tak guna. Kita tak guna sinar satu. Boleh tak guna sinar satu? Boleh. Tak ada masalah. Boleh je guna. Tapi sajalah ditunjuk contoh. Dia tak nak guna sinar satu. Dia guna sinar berapa? Dia guna sinar. Ini sinar 2. Dia datang selari. Kemudian dia terpesong. Melewati ataupun melalui titik tengah. Zoom straight. Kemudian dia guna sinar. Dia guna sinar 3. Sinar 3 datang dia melalui titik fokus, kemudian dia selari. Boleh juga. Ataupun you nak guna sinar 1, boleh, tak ada masalah. You ambil pembaris, you lalukan pada titik kosong tu, titik tengah. Sama juga, dia akan intersect dekat situ juga. Maknanya untuk keadaan nak guna sinar 1, sinar 2 atau sinar 3 bergantung kepada kesesuaian. Ada tempat kita tak boleh guna sinar 3. Ada. Ada tempat kita tak boleh guna sinar 1, 2. Terpulang lah. Okay, tapi yang universalnya, kebanyakannya memang boleh gunalah. Sinar 1 tu boleh guna. Sebab tu dia duduk nombor 1. Sinar 1 dengan sinar 2 tu kebanyakan dia boleh guna. Sinar 1 dengan sinar 2 tu kebanyakan boleh guna. Sinar untuk keadaan yang ketiga ni dia sengajalah dia bawa lah sinar 3 kan. Kita kena guna semua lah kan. Kena ambil kira lah. Okey, tapi berapa sinar yang kita perlukan? Kita cuma perlukan 2 saja sinar. Tak perlu sampai 2 sebab persilangan boleh berlaku dengan 2 sinar sahaja. Okey, contoh yang ini dia guna sinar 2 dan sinar 3. Baik, apa yang berlaku ialah kita dapat satu kedudukan image. Lepas kita dapat kedudukan image, kita lukis image, kemudian kita boleh nyatakan ciri-ciri image tersebut. Okey, yang pertama dari segi visual dia. Dari segi visual masih lagi dia bersilang secara nyata, maka kita kata image tu adalah image nyata. Dan kepala dia masih di bawah. Berbeza dengan objek, maka kita kata dia songsang dari segi orientasi. Dari segi saiz dia macam mana? Dari segi saiz dia ialah sama. Saiz dia sama panjang. Objek dengan image sama. Maka kita kata saiznya adalah sama. Kalau kita tulis sama pun tak apa dah sebab dia memang merujuk kepada objek. Tak perlu kita kata sama saiz dengan objek. Dia jadi panjang lah pula kan. Tapi nak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kalau you tulis sama saiz dengan objek, jadi yang nyata tu, yang songsang tu, kan, patutkan tulis jugalah. Okay. Songsang berbanding objek. Okay. Sebab apa jadi macam tu? Contoh saya bagi contoh yang agak pelik lah Katakanlah objek dia saya letak kepala kat bawah. Gitu. Objek tu kepala dia di bawah. Kan? Lepas tu sudah pastilah image kita akan dapat kepala atas. Betul tak? Sebab kita ambil persilangan tu bahagian ujung bawah. Bahagian tak ada anak panah di sini. Kan?
Jadi dekat bersilang ni pun kita akan lukis bahagian hujung ni lah. Tak bolehlah kita lukis kat anak panah pula kan. Jadi apa ciri-ciri imej? Kita nampak anak panah dah duduk atas. Adakah kita nak kata dia tegak? Tidak, tak boleh. Sebab dia masih songsang. Dia songsang tadi kan dia merujuk kepada objek. Objek kepala bawah, imej kepala atas. Walaupun dia kepala atas tapi dia dikatakan sebagai songsang. Sebab dia merujuk kepada objek. Nampak sebab tu lah kalau saya kata tadi, kalau kita kena kata berbanding dengan objek, maka yang lain pun kena beritahu jugalah berbanding dengan objek. Sebab tu saya kata kalau tulis sama saja pun bolehlah sama saiz. Satu lagi saya nak betulkan. Perkataan sama tu dia ada keadaan tak boleh guna. Ada keadaan tak boleh guna, ada keadaan boleh guna. Contoh, dalam soalan, dia suruh you nyatakan ciri-ciri imej. Dia kata nyatakan ciri-ciri imej yang terbentuk. Kan? Lepas tu you buatlah, nyata songsang sama. Boleh ke? Sebenarnya dia ada kes dia tak boleh. Bahaya. Sebab apa boleh bahaya? Sebab nyata okey, nyata. Imej tu nyata, cantik, boleh. Imej tu songsang, orang faham. Kan? Tapi sama. Sama ni dia boleh banyak masuk. Sama apa? Sama kedudukan ke? Kan? Jadi dia macam longgar sikit lah jawapan sama tu. Jadi nak lengkapkan dia, you kena buat sama saiz. Dalam kes soalan tadi. Dalam kes soalan, nyatakan ciri-ciri imej yang terbentuk. You tak boleh tulis sama je. You kena tulis sama saiz. Mana kita lengkapkan ayat tu. Kalau kita kata sama dia macam tak lengkap. Boleh Soalan lain, kalau soalan tanya, nyatakan saiz bagi imej yang terbentuk. Soalan dia. Nyatakan saiz ataupun nyatakan bagaimana keadaan ataupun nyatakan bagaimana saiz imej berbanding dengan objek. Kalau soalan macam tu, you tulis sama, dah betul dah. Maknanya memang perkataan sama itu merujuk kepada saiz. Dalam soalan itu memang ditanya saiz. Jadi you bagi tahu sama. Okey, tak ada masalah. Berbeza dengan soalan yang tadi. Soalan yang awal tadi tak sama. Soalan yang awal tadi dia general, dia umum sangat. Boleh Okey, kita lanjutkan lagi. Okey, keadaan sekarang ialah ini keadaan yang keempat Ini keadaan keempat, ni keadaan yang ketiga. Okey, keadaan yang keempat di mana objek berada di antara F dengan 2F. Ini ialah objek ni. Sekali lagi ini adalah objek. Okey, objek berada di antara F dengan 2F. So bagaimana kita nak lukis? Kita gunakan sinar 1. Sinar 2 boleh guna. Boleh lah. Okey, sinar 1 boleh guna. Sinar 2 pun boleh guna. Sinar 3 boleh guna tak agaknya? Okey, cubalah kita ambil baris. Kalau kita ambil baris, kita lalu dekat F ni. Lalu dekat F. Alamak, dah hujung-hujung macam tu dah. Kan? Dah hujung-hujung. Lepas tu kita pun nak tarik dia. Boleh guna selagi boleh kena pada kantar tu. Tapi kalau kantar tu kecil, kan? Dia dah sampai terlajak macam ni, katakanlah F kat sini kan. You lukis mana. Alamak, kena kantar lain pula. Itu tak boleh lah. Okey. Sebab itu kita guna sinar 1 dengan 2 saja. Okey, sinar 1 dengan sinar 2 bersilang dekat sini. Dan kita dapati bahawa satu imej yang terbentuk begitu. Dari segi visual dia nyatalah sebab dia masih berlaku persilangan secara nyata. Okey, kemudian orientasi masih lagi songsang berbanding dengan objek, songsang. Saiz dia bagaimana? Nampak saiz dia lebih panjang berbanding objek kan? Maka kita kata dia diperbesar. Settle. Semakin lama semakin senang kan? Okey, yang keempat. Yang kelima, kedudukan objek pada F. Pada titik fokus. Yang ini memang nampak pelik sikit lah. Yang nampak pelik sikit. Tak dinafikan. Okey. So kita guna sinar 1. Kita guna sinar 2. Yang jadi pelik, yang jadi masalahnya ialah tak ada tempat yang bersilang. Tak ada tempat yang bersilang. Sama ada di sebelah
selepas kata ataupun di sebelah objek. Tidak ada yang tempat bersilang. Okey, tak apa. Untuk keadaan ini je you ingat macam ni. Sebab dia pelik, dia tidak ada benda yang kita dapat visual secara tepat, secara betul, secara nampak jelas lah. Kita boleh belajar saja apa yang orang dah buat lah. Okey, dia katakan begini, image yang terbentuk adalah berada di infinity. Mana tak, image tu tak nampak. Image tu tak nampak, kita letak satu skrin baru kita nampak. Kita letak satu skrin kat sini, barulah nampak image tu kat situ. Begitu. Boleh faham kalau kita tak letak skrin, kita tak nampak lah image tu. Tak tahu berada di mana lah. Infinity. Aku masuk infinity, tak tahu kat mana. Tak tahu apa jauh. Infinity. Okey, dikatakan ciri-ciri image tu adalah maya. Sebab dia akan terbentuk di sini secara maya. Dekat sini tak ada. Dekat sini tak ada. Dia cuma terbentuk di sini. Jadi image akan terbentuk di sini secara maya. Kemudian dari segi orientasi, dia adalah tegak. Kepala atas. Sama dengan orientasi bagi objek. Dan saiz dia, kalau kita tengok kedudukan garisan ini pun memang semakin lama semakin besar lah. Okey, so dia dikatakan sebagai diperbesar. Boleh So kita dah dapat satu image yang maya kat sini. Tadi kita nampak semuanya nyata kan? Semua nyata. Kecuali yang tadi yang pertama tadi maya lah. Nyata juga. Kan? Sebab dia duduk situ. Okey. Dah direct dah nyata, baru jumpa yang maya. Okey, so ya kena ingatlah yang ni. Yang keenam, objek berada di antara pusat kanta dengan titik fokus. Ini pusat kanta kan? Ini pusat kanta dengan titik fokus. Objek berada di antara tu. Bukan pada F. Pada F lain. Ini di antara. Okey. Yang ini kita boleh lukis. Dan kita boleh nampak kedudukan image yang terbentuk. Nampak? Kan? Dia tak terbentuk di sebelah sini. Sebab sebelah sini dia akan jadi semakin jauh. Dia tidak berlaku persilangan secara nyata. Tidak berlaku persilangan secara nyata. Yang berlaku ialah persilangan secara maya. Maka kita boleh kata visual bagi image-nya adalah maya. Okey. Dan kedudukan dia ataupun orientasi dia adalah tegak. Kepala di atas sama seperti objek. Begitu juga dengan saiz dia. Semakin besar atau diperbesar. Settle. Ini penting jadual ni. Kalau you perlukan gambar bahan untuk you tampar dekat belakang kelas, you boleh guna carta ni. You boleh guna jadual ni. Buatlah cantik-cantik. Ataupun fotostick besar. Saiz apa tu? Saiz 3A ke? Kan? Letak dekat bahagian belakang kelas. Ni bagus letak. Okay. And then, itu untuk kata cembung. Untuk kata cekung, ni untuk kata cekung dia simple sikit. Tapi nak lukis tu agak complicated. Tapi yang mudahnya ialah, yang pentingnya ialah ciri image kan, kita nak tahu kan, ciri image dia adalah sama. Di mana-mana saja kedudukan objek, sama ada dia di infinity ke, duduk lebih jauh daripada 2F ke, duduk pada 2F ke, duduk di antara F dengan 2F ke, duduk pada F ke, duduk di antara O dengan F ke, di mana-mana saja objek berada, dia akan menghasilkan satu set ciri image yang sama, iaitu maya, tegak, diperkecil. Ini boleh dibuktikan lah. Biasanya kita guna sinar 1 dan sinar 2. Sinar 1 dan sinar 2. Okey, so kita guna sinar 1 dan sinar 2, kita akan dapat hasil di mana tepat bersilang. Tepat bersilang. Tapi persilangan itu dia maya. Persilangan yang maya. Bukan persilangan yang nyata. Nampak? Sebab dia mencapah kot. Kalau dah mencapah, macam mana dia nak nyata? Dia takkan jadi nyata lah. Sebab tu dia akan jadi maya. Dan yang hebatnya, di mana saja kedudukan objek, maka ciri-ciri image yang terbentuk adalah sama. Itu yang mudahlah bagi kita. Kita hafal je pun.
Maya tegak dia berkecil. Maya tegak dia berkecil. Boleh? Nak lukis dia macam mana yang saya sebutkan tadi lah. Kita kena lukis step by step. Okey. Dalam soalan exam, dia boleh tanya soalan, dia bagi gambar rajah sinar yang tak lengkap. Contoh dia bagi kanta cekung, lepas tu dia letak satu objek. Dia lukis satu objek. Kemudian dia suruh you lengkapkan gambar rajah tu. Okey, soalan A, lengkapkan gambar rajah, dia bagi 3 markah. Kan? So you kena buat lah. Sinar 1, sinar 2, image. Betul label lah. Jangan tak label sinar 1, sinar 2 tak payah label. Tak payah label macam saya label tu. Okey, yang perlu you label ialah objek dengan image. Sekurang-kurangnya you tulis O. Tapi kalau you tulis penuh lagi bagus. Okey, katakanlah objek. Kalau dalam soalan tu dia dah letak objek, dia akan tulis lah. Dia akan tulis ini adalah objek. Okey, kemudian dia suruh you lengkapkan. Jadi macam mana nak lengkapkan? You gunalah kemahiran ataupun pengetahuan yang saya dah jelaskan tadi. Guna sinar 1 dan sinar 2. Mula-mula buat sinar 1 dulu. Ambil pembaris. Jangan lukis macam tentang kosong je. Kena guna pembaris. Okey, ambil pembaris. Kepala hujung objek tu. Garis lalu dekat pusat optik. Pusat kanta tu. Itu sinar 1. Kemudian buat dia punya anak panah. Dua-dua sebelum dan selepas. Okey, 1 markah. Ini markah yang pertama. Kemudian guna sinar yang kedua. Dia datang dengan selari. Sinar yang selari dengan paksi utama. Kemudian dia akan mencapah. Jangan lukis menumpu pula. Dia mencapah. Tapi macam mana kita nak tahu dia mencapah ke mana? Okey, ambil pembaris. Okey, saya tak ada pembaris kat sini. Saya tak guna yang lain. Okey, tak apa. Ambil pembaris. Letak pembaris dekat dia melalui titik fokus ni. Tapi daripada titik fokus ni, katakan ini you punya pembaris kan? You punya pembaris kat sini. Okey, you pembaris kat sini. You punya pembaris kat situ. Jangan lukis garis solid dekat daripada fokus kepada kanta tu. Lukis garis titik putus-putus. Okey, lukis garis putus-putus sampai dekat dia bertemu tu, barulah you buat garis solid. Faham? Maka jadilah macam tu. Okey. Then kita pun nampaklah kat mana cikgu, mana tempat bersilang, tak ada tempat bersilang. Okey. Tempat bersilangnya cikgu kata tadi maya kan? Kenapa cikgu kata maya? Tak ada pun gadis yang putus-putus sinar 1. Sinar 1 tak ada gadis putus-putus. Sebenarnya sinar 1 tu yang solidnya adalah yang pergi yang solidnya pergi ni. Tapi sebab yang pergi tu tak ada yang bersilang, maka kita akan buat yang belakang. Yang ke belakang. Jadi kita nampak sebenarnya yang bersilang itu ialah yang belakang tu. Garis putus-putus bagi sinar 1 dengan garis putus-putus bagi sinar 2. Tapi garis putus-putus sinar 1 tak nampak sebab kita dah ada garisan solid kat situ. Faham Okey. Then kita bolehlah lukis dia punya image kat situ. Dan markah yang kedua dekat sinar 2 yang you buat tu. Markah yang kedua. Markah yang ketiga, bila you lukis image. Macam mana lukis image? Tempat yang bersilang tu lah kepala. Okey. Tempat yang bersilang tu lah kepala. Jadi you lukis garis putus-putus. Objek tu, tengok yang ni betul lah ni. Saya suka lah. Nampak ada lukis putus-putus kan? Tadi lukis solid kan? Image kan? Okey. Yang ni dia lukis garis putus-putus bagi image. Dan bersama dengan label. Tadi objek dah ada label. Jadi image pun kena ada label. Sekurang-kurangnya you letak I besar. Tapi you kena tengok apa yang mungkin soalan tu dia suruh label dengan huruf apa-apa. Kan dia kata lekapkan dalam gambar rajah di bawah dan bersama dengan label image sebagai S. Contohlah kan, dia suruh S. Mana image tu you kena label S. Dia tak suruh you label I.
Lepas tu bila you dapat, you buatlah S. Zap, you buat S. Nampak? Ikut soalan. Kalau soalan tu kata lengkap gambar raja je. 3 markah. Terpulanglah you nak label apa. Tapi kena label. Sebab kalau you tak label, orang tak tahu tu apa. Penanda dia buat-buat tak tahulah walaupun dia tahu kan. Jadi you kena lengkapkan image tu bersama dengan nama dia ataupun label dia, barulah dapat markah yang ketiga. Kalau you tak letak label, you tak dapat markah ketiga. Gambar image dah ada, cantik buat kan, garis putus-putus, cantik kan, tapi tak ada label, so markah ketiga tak dapat. Buat apa kan? Okey tak? Okey Jadi saya harap semua kedudukan untuk kedua-dua kanta tu you dah jelas lah. Lepas ni kalau keluar soalan yang ingin you lengkapkan gambar rajah tu, you boleh buat lah. Soalan SPM pun keluar macam tu. Ada keluar macam tu. Okey, tak semestinya susah tak semestinya susah. Kadang-kadang dia guna dia keluar yang ini, yang nombor 3 ni Dia keluar yang nombor 3 ni. Dia suruh you lengkapkan, kemudian nyatakan ciri-ciri image. Maknanya you kena lengkapkan gambar rajah ni, lengkapkan gambar rajah tu, kemudian lengkapkan ciri-ciri image. Dia suruh you buat macam tu. Okey. Dan seterusnya pembesaran linear. Ni. Pembesaran linear Okey, dalam bila kita dah lukis, kita boleh buat perbandingan. Tadi kita kata size image tadi sama ada diperkecil atau diperbesar kan? Tapi kita boleh nyatakan dalam bentuk yang lebih detail. Maknanya perubahan size itu bagaimana? Adakah terlalu banyak, terlalu beza, ataupun dia beza sikit je, ataupun dia sama? Jadi kita boleh buat perbandingan itu dengan menggunakan konsep pembesaran linear. Okey, contohnya macam image yang ditunjuk pada foto 6.3 tu lah, diperbesar melalui kata pembesar. Image tu dibesarkan, jadi besar. Okey, jadi dikatakan sini, size image yang dibentuk oleh kata cembung bergantung kepada kedudukan objek. Betul tak? Tadi kita dah tengok. Ini, kalau kedudukan yang tertentu dia berbesar. Nampak? Kedudukan tertentu dia berbesar. Kedudukan tertentu dia sama. Kedudukan tertentu dia diperkecil. Jadi kedudukan objek itu merujuk kepada jarak objek. Jarak objek ialah kedudukan objek dengan kedudukan kanta. Itu adalah jarak objek. Dia bergantung kepada kedudukan objek. Okey, bagaimana pembesaran linear ini digambarkan ataupun digunakan begini. Pembesaran linear dia label sebagai M kecil. Dia label sebagai M kecil. Ia merujuk kepada perbandingan antara size image dengan size objek. Maknanya nisbah. Nisbah di antara size image terhadap size objek. Itu yang jadi pembesaran linear sama dengan ketinggian image HI bahagi dengan ketinggian objek HO. Sebab dia merujuk kepada perbandingan itu. Okey, contoh. Kita ambil satu kes. Kes kita ialah objek berada di antara F dengan 2F. Maka kita akan lukis, kemudian kita pun dapatlah kedudukan ataupun ciri-ciri image kan. Kita nampaklah image. Ini image. Lepas tu, macam mana untuk kita dapatkan pembesaran linear? Kita boleh guna cara yang secara nyata, secara real punya. Bagaimana? Kita ambil ketinggian objek, kita ukurlah. Ambil pembaris, ukur. Berapa ketinggian ni? Lepas tu kita ambil pembaris, kita ukur. Berapa ketinggian ini, image. Lepas tu kita masuk dalam formula. Kita masuk dalam formula dia. M sama dengan H image bagi dengan H objek. Dan kita dapatlah pembesaran dia. Nampak? Okey. Pembesaran linear dia tak ada unit. Dia cuma ada berapa kali. Contoh kan, kalau yang ini kita dapat 10 cm, yang ini kita dapat 20 cm. Jadi pembesaran linear dia ialah 20 bagi dengan 10 sama dengan 2. Yang ini unit centimeter, yang ini unit centimeter, dia cancel out lah. Jadi 2. Jadi pembesaran linear kita kata 2 kali.
Maknanya image adalah 2 kali lebih besar berbanding dengan objek. Begitulah. Ataupun selain daripada ketinggian objek, rupa-rupanya kita juga boleh guna jarak image dan jarak objek. Dia ada dua formula lah. Dua-dua tu kita boleh guna berdasarkan kepada soalan yang diberilah. Okey, pembesaran linear sama ada dalam kes ketinggian image dengan ketinggian objek ataupun dengan jarak image. Okey, sebab kita ambil image hasil Kita ambil image, jarak image bagi dengan jarak objek. Pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Begitulah. Okey? Dan ada info kat situ, kalau kita tengok info dia memang tidak ada unit. Kalau M tu lebih kecil daripada 1 kita dapat. Image tu diperkecilkan. Logik lah kan? Logik lah. Size image lebih kecil daripada size objek. Bila kita bagi, kita akan dapat 0 point something. Maksudnya dia lebih dari kecil daripada 1. Jadi daripada kiraan itu, kita boleh nyatakan sama ada image tu dia besar atau dia kecil. Sebab kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi gambar. Dia tak bagi gambar rajah. Kita tak tahu image dengan objek tu bagaimana. Bila kita masuk kiraan, baru kita tahu. Kita dapat bahawa kiraan kita pembesaran linear itu dapat nilai 0.9. Jadi kita kata dia perkecil walaupun kita tak nampak. Walaupun kita tak lukis, walaupun kita tak nampak rajah. Dari segi maklumat yang diberi itu, kita kira, kita dapat tahu. Kalau kita kira dapat sama, dia sama. Mana tinggi objek sama dengan tinggi image. Maka dia akan dapat nilai yang sama iaitu 1. M sama dengan 1. Ataupun kita dapat nilai yang lebih besar daripada 1. Itu adalah image yang semakin besar. Lebih besar daripada size objek. Okey, begitu saja.